Loket ini milik arwah istri saya. Jeritan itu bergema di ruang dewan utama, serta-merta membungkam semua perbualan. Tan Sri Azlan Shah, taikun paling berkuasa di Kuala Lumpur, berdiri di sisi mejanya dengan wajah merah padam menahan amarah. Jari telunjuknya menuding tepat ke dada seorang pekerja pembersihan muda. Cahaya kaku di tengah-tengah dewan dengan kain pengelap kotor di tangannya, merasakan darahnya seakan membeku. Secara naluriah, dia menjatuhkan kain itu dan menutup lehernya dengan kedua-dua belah tangan, melindungi loket emas yang tergantung di situ. Tan Sri, saya tak curi apa-apa, katanya terketar-ketar sambil mengundur selangkah. Saya bersumpah. Tan Sri Azlan tidak mendengar. Dia menendang sebuah kerusi yang menghalang laluannya dan meluru ke arah Cahaya seperti ribut. Pelanggan di meja-meja berdekatan, berganjak ketakutan, melihat api kemarahan yang terpancar dari lelaki itu. Jangan bohong dengan aku, pekik Tan Sri Azlan sambil menyudutkannya ke sebatang tiang. Aku dah cari loket tu selama 23 tahun. Mana kau dapat? Pengurus restoran Encik Ismail muncul tergesa-gesa dengan wajah cemas. Tan Sri, mohon maaf. Encik Ismail mencelah di antara mereka sambil melambaikan tangan. Maafkan saya, budak ni masih baru. Dia pencuri yang tak cekap. Cahaya, awak dipecat. Pergi sekarang sebelum saya panggil polis. Encik Ismail mencengkam lengan Cahaya dengan kasar, cuba mengheretnya ke dapur. Cahaya menjerit kesakitan, tetapi sebelum dia sempat melawan, satu tangan yang gagah mencengkam pergelangan tangan Encik Ismail dan meramasnya sehingga buku-buku jarinya memutih. Tangan itu milik Tan Sri Azlan. Lepaskan dia, perintah Tan Sri Azlan dengan suara yang rendah dan berbahaya. Kalau kau sentuh dia lagi, aku bersumpah aku akan hancurkan perniagaan ini esok pagi. Encik Ismail serta-merta melepaskan gadis itu, menggigil ketakutan dan berundur dengan tangan terangkat. Tapi Tan Sri, dia ada rantai. Diam dan pergi, bentak Tan Sri Azlan tanpa memandangnya. Tan Sri Azlan mengalihkan perhatiannya kembali kepada Cahaya. Mereka berdiri begitu rapat sehingga dia dapat menghidu bau minyak wangi mahal pada nafas lelaki itu dan melihat kesakitan yang terpancar di mata kelabunya. Bagi rantai itu, tuntutnya sambil menghulurkan tangan dengan tapak tangan terbuka. Cahaya menggelengkan kepalanya, menggenggam loket itu dengan terdesak. Ini milik saya, ini satu-satunya peninggalan ibu saya. Saya dah milikinya sejak bayi. Bohong, jerit Tan Sri Azlan sambil menumbuk tiang dengan penumbuknya. Istri aku memakainya pada malam dia meninggal dunia dalam kemalangan. Tiada siapa yang terselamat. Tiada siapa. Amarah Tan Sri Azlan kelihatan tidak terkawal. Tetapi loket emas itu menyimpan kebenaran yang telah terkubur selama 23 tahun. Jika Anda ingin menemui rahsia di sebalik kemalangan itu bersama kami menjemput Anda untuk melanggan. Sokongan Anda amat penting untuk mencapai sasaran 1000 pengikut kami. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada cerita ini. Cahaya gementar tetapi didorong oleh maruah yang aneh. Dengan jari-jari yang gugup, dia membuka cangkuk rantai itu, menanggalkannya dan mengangkatnya di hadapan wajah hartawan itu, tetapi tanpa menyerahkannya. Kalau Tan Sri fikir saya curi, beritahu saya apa tulisan pada ukirannya, cabarnya dengan suara yang pecah. Kalau ini milik istri Tan Sri mesti tahu apa yang tertulis di belakangnya. Tan Sri Azlan kaku, nafasnya terhenti. Tertulis. Suaranya melembut penuh kesedihan yang tidak terhingga. Tertulis, Aka selamanya. Dia menterbalikkan loket itu perlahan-lahan. Cahaya dari lampu dewan menerangi huruf-huruf yang terukir pada emas yang sudah usang itu. Ake selamanya. Tan Sri Azlan melepaskan nafas yang tersekat. Dia merampas loket itu dari tangannya dan mengusap ukiran itu berulang kali seolah-olah ingin memastikan ianya nyata. Tak mungkin, bisiknya sambil mengangkat pandangan untuk menatap mata Cahaya. Berapa umur kamu? 23, jawab Cahaya, menggosok lehernya yang kini kosong. Bila hari lahir kamu? Saya tak tahu tarikh tepatnya, akunya. Saya ditemui terbiar pada 12 Desember. Dunia Tan Sri Azlan seakan terhenti. 12 Desember, tarikh kemalangan itu, tarikh dia mengebumikan istri dan anak dalam kandungan mereka. Ikut aku, katanya. Tiba-tiba mencengkam siku Cahaya. Tiada lagi kemarahan, hanya desakan yang panik. Saya tak akan pergi kemana-mana dengan Tan Sri. Cahaya cuba melepaskan diri. Kembalikan rantai saya. Aku akan bayar kau. Tan Sri Azlan mengeluarkan dompetnya dan melemparkan segumpal wang tunai ke meja berdekatan tanpa melihat. Aku akan bagi kau Rm50.000 hanya untuk bercakap dengan aku. 10 menit. Rm100.000 kalau kau ikut sekarang. Seluruh restoran menahan nafas.
Cahaya memandang wang yang bertaburan, kemudian memandang mata lelaki terkaya di bandar itu yang sedang merayu. RM200 katanya dengan jantung berdegup kencang. Dan, Tan Sri kembalikan rantai saya sebaik sahaja kita selesai. Setuju. Tan Sri Azlan berpaling kepada pengurus yang masih menggigil di sudut. Encik Ismail, aku nak bilik pribadi dan aku tak nak ada sesiapa yang ganggu kami. Kalau ada sesiapa yang masuk, kau dipecat. Tanpa menunggu jawaban, Tan Sri Azlan menolak Cahaya ke sebuah lorong persendirian. Sambil berjalan, dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan menekan nombor dengan jari yang terketar-ketar. Dr. Rashid, ini Azlan. Datang ke restoran Puncak KL sekarang juga. Bawa peralatan untuk ujian DNA segera. Ya, kau tak salah dengar. Tinggalkan apa sahaja yang kau sedang buat dan datang. Ini soal hidup dan mati. Tan Sri Azlan mengunci selak pintu dengan bunyi klik logam yang bergema seperti tembakan di dalam bilik kecil itu. Dia segera berpaling dengan wajah yang basah oleh peluh sejuk dan menunjuk ke arah sofa kulit hitam. Duduk, perintahnya. Cahaya tetap berdiri dengan belakangnya melekat pada dinding, bernafas dengan sukar. Tan Sri kata hanya nak bercakap. Buka pintu nih, saya nak RM200.000 saya dan saya nak pergi. Tan Sri Azlan tidak mengendahkan permintaan itu. Dia melonggarkan ikatan tali lehernya seolah-olah ianya mencekiknya dan mula mundar-mandir di dalam bilik seperti binatang yang terkurung. Wang tu akan jadi milik kau bila doktor selesai, katanya tanpa memandangnya. Sekarang, cakap. Kau kata kau ditemui pada 12 Desember. Pukul berapa? Saya tak tahu, jawab Cahaya, memerhatikan setiap pergerakan Taikun itu. Saya masih bayi, macam mana saya nak tahu pukul berapa? Tan Sri Azlan berhenti secara tiba-tiba dan mendekatinya, menceroboh ruang pribadinya. Cahaya dapat melihat urat-urat menonjol di lehernya. Apa yang ibu angkat kau ceritakan? Desaknya dengan suara yang tegang. Mereka mesti beritahu kau sesuatu. Tak ada orang muncul macam tu saja. Siapa yang bawa kau ke sana? Cahaya teragak-agak. Dia benci bercakap tentang masa lalunya, tentang kisah yang mentakrifkannya sebagai anak yang tidak diingini. Tetapi ketakutan terhadap lelaki itu memaksanya menjawab. Ibu Siti kata waktu itu dah lewat malam. Awal pagi, hujan sangat lebat. Ribut, Tan Sri Azlan membetulkan dalam bisikan. Ada ribut dahsyat malam tu, teruskan. Seseorang bunyikan loceng rumah anak yatim, sambung Cahaya sambil menundukkan pandangan. Bila ibu angkat buka pintu, tak ada sesiapa. Hanya ada satu bungkusan di atas tanah, dibalut dengan jaket lelaki yang kotor dan basah. Tan Sri Azlan mencengkam bahu Cahaya dengan kuat. Jaket? Jaket macam mana? Tan Sri sakitkan saya, jerit Cahaya sambil menolaknya. Tan Sri Azlan segera melepaskannya, mengangkat tangan walaupun matanya bersinar dengan keamatan yang membara. Maaf, teruskan. Jaket tu diperbuat daripada kulit, kata Cahaya sambil menggosok lengannya. Lama, berbau tembakau dan minyak enjin. Ibu Angah kata nampak macam pakaian orang gelandangan atau mekanik. Seorang mekanik. Tan Sri Azlan menutup matanya sejenak. Fikirannya mengembara 23 tahun ke belakang. Tiada mekanik dalam lingkarannya, tetapi kemalangan itu berlaku di jalan pergunungan. Sesiapa sahaja boleh lalu di situ. Dan rantai itu? Tanya Tan Sri Azlan, membuka matanya semula. Ada pada saya, di dalam jaket. Saya memakainya, kata Cahaya, menyentuh lehernya yang terdedah. Diikat dengan simpulan ganda, sangat ketat. Seolah-olah seseorang takut ia akan tercicir. Ibu Siti menyimpannya di dalam peti besi sehingga saya berumur 18 tahun. Dia kata itu satu-satunya warisan saya. Ketukan kuat di pintu mengganggu pengakuan itu. Buka. Suara Dr. Rashid. Azlan, ini aku. Tan Sri Azlan membuka pintu dengan kasar. Dr. Rashid, seorang lelaki beruban dengan cermin mata berbingkai tebal, masuk tergesa-gesa membawa beg perubatan. Di belakangnya, pengurus Encik Ismail cuba mengintai. Tetapi Tan Sri Azlan menutup pintu di hadapan mukanya. Apa yang terjadi, Azlan? Tanya Dr. Rashid tercungap-cungap. Kenapa terdesak sangat? Kau cedera ke? Buat ujian DNA untuk kami, kata Tan Sri Azlan sambil menunjuk ke arah Cahaya. Sekarang juga, aku nak perbandingan paternity terus. Dr. Rashid memandang gadis pembersih itu, kemudian kepada Taikun tersebut dan akhirnya ketawa tidak percaya. Paternity? Azlan, kau dah minum ke? Dah 23 tahun sejak. Buat saja. Raung Tan Sri Azlan, mencengkam kolar kot doktor itu. Dia ada loket Kamila. Dia memakainya. Keheningan menyelubungi bilik itu. Wajah Dr. Rashid menjadi pucat dan dia memandang Cahaya dengan pandangan baru, menganalisis raut wajahnya dengan kehairanan profesional. Subhanallah, gumam Dr. Rashid. Matanya.
Dia ada mata Kamila. Berhenti merenung dan ambil sampel. Perintah Tan Sri Azlan menolak doktor itu ke arah sofa. Dr. Rashid membuka bagnya dengan tangan yang gemetar, mengeluarkan 2 putik kapas steril dan beberapa tabung uji. "Sila duduk, Ci," kata doktor dengan suara lembut. Cahaya duduk di hujung sofa dengan kaku. "Saya nak wang saya dulu," katanya, memandang Tan Sri Azlan. "RM 200.000 sekarang." Tan Sri Azlan mengeluarkan buku cek dan pen emasnya, menulis angka dan menandatanganinya dengan coretan agresif. Dia mengoyakkan cek itu dan meletakkannya di atas meja. "RM 300.000, katanya. "Untuk kesulitan ini, sekarang buka mulut kamu." Cahaya mengambil cek, mengesahkan jumlahnya, dan menyimpannya di dalam poket apronnya, lalu membuka mulut. Dr. Rashid memasukkan putik kapas, mengesat bahagian dalam pipinya, dan menyimpannya di dalam tabung. Dia melakukan perkara yang sama pada Tan Sri Azlan beberapa saat kemudian. "Berapa lama?" tanya Tan Sri Azlan, menyimpan tabung ujinya sendiri di dalam poket. "Kalau aku kejutkan juru teknik makmal dan bayar dia 3 kali ganda," Dr. Rashid mengira sambil melihat jamnya, "lebih kurang 4 jam. Tapi Azlan, jangan berharap terlalu tinggi. Kesedihan boleh buat kita nampak benda yang tak wujud. Bawa ini ke makmal," kata Tan Sri Azlan, tidak mengendahkan amaran itu. "Aku akan tinggal di sini bersamanya." "Apa?" Cahaya melompat berdiri. "Tidak, perjanjiannya adalah ujian dan selesai. Saya kena pergi. Saya ada kerja lain esok pagi." "Kau tak akan pergi kemana-mana," kata Tan Sri Azlan, menghalang pintu keluar dengan tubuhnya. "Kalau kau memang orang yang aku fikirkan, kau tak akan pernah lagi membersihkan lantai seumur hidup kau. Dan kalau bukan, aku perlu tahu macam mana kau dapatkan loket tuh." "Ini penculikan," jerit Cahaya, mencari teleponnya di dalam poket. "Saya akan telepon polis." Tan Sri Azlan merampas telepon dari tangannya sebelum dia sempat membukanya. "Telepon sesiapa saja yang kau nak bila aku dapat keputusannya," katanya dengan dingin. "Sehingga itu, kau adalah tetamu aku." Tawanan Tan Sri. Cahaya membetulkan dengan air mata kemarahan di matanya. Tan Sri Azlan tidak menafikan tuduhan itu. Dia berpaling kepada Dr. Rashid. "Pergi. Telepon aku sebaik sahaja mesin selesai menganalisis. Jangan lambat seminit pun." Doktor itu mengangguk, memandang gadis itu dengan kasihan, dan bergegas keluar dari bilik. Tan Sri Azlan mengunci pintu sekali lagi dan duduk di kerusi di hadapan Cahaya dengan kaki bersilang. "Sekarang," kata Tan Sri Azlan, menancapkan pandangannya padanya, "ceritakan lebih banyak tentang lelaki berjaket kulit itu. Aku nak tahu segalanya." Tan Sri Azlan tidak membawa Cahaya ke balai polis, sebaliknya ke penthouse miliknya di pusat bandar. Perjalanan itu sunyi dan tegang. Setibanya di sana, pengawal keselamatan merampas telepon bimbit Cahaya dan menghalang pintu keluar lift pribadi. "Tiada siapa masuk atau keluar," perintah Tan Sri Azlan kepada ketua keselamatannya. "Kalau dia cuba lari, tahan dia, tapi jangan sakiti." Cahaya menyilangkan tangan, berdiri di tengah-tengah ruang tamu yang sangat luas, yang kelihatan lebih seperti museum daripada rumah. "Ini menyalahi undang-undang," katanya dengan suara yang tinggi. "Tan Sri menculik saya." "Kau dalam perlindungan sehingga telepon itu berbunyi," jawab Tan Sri Azlan, menunjuk ke telepon bimbitnya di atas meja kaca. "Duduk." Sebelum Cahaya sempat membantah, pintu lift terbuka lagi. Seorang lelaki tinggi dengan sut sempurna dan beg kulit masuk dengan langkah tegas. Itu adalah Hisham, peguam pribadi keluarga Azlan Shah. "Azlan, kau dah gila ke?" serang Hisham tanpa memberi salam. "Pengurus restoran telepon aku. Dia kata kau culik seorang pekerja. Kau tahu skandal yang akan timbul?" "Tutup mulut kau, Hisham," kata Tan Sri Azlan tanpa berpaling. "Duduk dan tunggu." Peguam itu memandang Cahaya dengan jijik, menelitinya dari atas ke bawah. "Ini ke dia?" tanya Hisham dengan sinis. "Gadis dengan rantai itu." "Azlan, ini penipuan klasik. Seseorang kaji masa lalu kau, beli replika di kedai pajak gadai, dan letak budak ni di laluan kau." "Saya bukan penipu," jerit Cahaya, melangkah ke arah peguam itu. "Dan rantai ni tulen." "Oh ya?" Hisham ketawa sinis. "Dan macam mana kau nak jelaskan seorang pekerja pembersihan memiliki barang kemas bernilai jutaan ringgit? Siapa bayar kau, pesaing?" "Tak ada siapa bayar saya." Cahaya berpaling kepada Tan Sri Azlan. "Biar saya telepon rumah anak yatim. Biar saya telepon Ibu Siti. Dia akan beritahu Tan Sri. Dia yang terima lelaki yang tinggalkan saya di sana." Tan Sri Azlan memandang peguamnya, kemudian ke arah Cahaya. "Buat," kata Tan Sri Azlan, mengembalikan teleponnya. "Buka pembesar suara." Cahaya menekan nombor dengan tangan yang gemetar. Selepas 3 deringan, suara seorang wanita tua menjawab. "Rumah anak yatim Nurul Hidayah." "Ibu Siti, ini saya, Cahaya,"
katanya sambil mendekatkan telepon. Saya dalam masalah. Saya perlukan ibu ceritakan pada beberapa orang macam mana saya sampai di rumah anak yatim. Tolong, ini soal hidup dan mati. Terdapat jeda di hujung talian. Cahaya, ada apa nak? Sesuatu terjadi pada kamu ke? Tolong ceritakan saja malam mereka jumpa saya. Tan Sri Azlan mencondongkan badan ke meja, mendengar dengan teliti. Itu 23 tahun yang lalu. Suara ibu angkat itu berderak melalui pembesar suara. Malam ribut, 12 Desember. Kami dengar loceng. Bila saya buka, tak ada sesiapa. Hanya sebuah bakul dengan bayi dibalut jaket kulit yang besar. Ibu nampak sesiapa. Celah Tan Sri Azlan dengan kasar. Siapa lelaki itu? Tanya Ibu Siti dengan takut. Jawab soalan saya, perintah Tan Sri Azlan. Saya nampak bayang-bayang, akui Ibu Siti. Seorang lelaki berlari ke arah sebuah lori pikap lama. Dia tempang, nampak macam cedera. Dia jerit sesuatu sebelum pergi. Apa yang dia jerit? Tanya Hisham, kini memberi perhatian. Dia menjerit, Astagfirullah, ampunkan aku ya Allah. Dan kemudian dia pergi, tak pernah kembali. Bilik itu menjadi sunyi. Tan Sri Azlan menutup matanya. Seorang lelaki tempang, sebuah lori pikap lama. Terima kasih Bu, bisik Cahaya, dan mematikan panggilan sebelum Ibu Siti boleh bertanya lebih banyak. Hisham melonggarkan ikatan tali lehernya, kelihatan tidak selesa. Itu tak membuktikan apa-apa Azlan. Boleh jadi sesiapa saja. Seorang bapa yang menyesal tinggalkan anak luar nikahnya. Kamila meninggal malam tu, kata Tan Sri Azlan dengan suara yang berat. Dan bayinya hilang. Kalau lelaki itu ada di lokasi kemalangan, sama ada dia selamatkan bayi itu. Atau dia curi, serang Hisham. Jangan berharap sangat. Kalau DNA negatif, aku akan dakwa budak ni atas cubaan penipuan dan peras ugut. Aku jamin dia akan habiskan 10 tahun akan datang dalam penjara. Cahaya merasakan perutnya memulas, tetapi dia tetap mengangkat kepalanya tinggi. Kalau keputusannya negatif, saya sendiri akan berjalan ke balai polis, katanya. Tapi kalau positif, saya nak encik minta maaf sambil melutut. Masa berlalu dengan perlahan yang menyeksakan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tiada siapa yang makan, tiada siapa yang minum. Tan Sri Azlan tetap berdiri di hadapan tingkap besar, menatap lampu-lampu bandar. Cahaya duduk di sofa, memeluk lututnya. Hisham memeriksa dokumen di tabletnya, tetapi tidak berhenti melirik jam. Pukul 3 pagi, telepon Tan Sri Azlan berdering. Bunyinya memekakkan dalam kesunyian bilik itu. Tan Sri Azlan berpaling perlahan. Skrin menunjukkan nama Dr. Rashid. Tan Sri Azlan menatap telepon itu seolah-olah ianya bom yang akan meletup. Cahaya berdiri dengan jantung yang menghentam tulang rusuknya. Hisham meletakkan tabletnya. Tan Sri Azlan menjawab dan mengaktifkan pembesar suara. Cakap, katanya. Suara Dr. Rashid kedengaran letih tetapi jelas. Aku dah periksa sampel 3 kali, Azlan. Aku tak nak buat kesilapan. Jadi? Desak Tan Sri Azlan sambil mengepalkan penumbuk. Ia padanan yang sempurna, kata dokter itu. 99.99%, Azlan. Dia puteri kau. Dunia seakan terhenti. Hisham menjatuhkan pennya ke lantai. Cahaya menutup mulutnya dengan tangan untuk meredam esakan. Tan Sri Azlan tidak berkata apa-apa. Dia menutup telepon perlahan-lahan dan mengangkat pandangannya. Mata kelabunya yang biasanya dingin dan keras seperti keluli kini berlinangan air mata. Dia menyeberangi bilik dalam 3 langkah panjang. Cahaya mengundur, ketakutan dengan keamatan pandangannya, tetapi dia tidak berhenti. Tan Sri Azlan jatuh melutut di hadapannya. Sesuatu yang taikun besar itu tidak pernah lakukan di hadapan sesiapapun. Kau hidup, bisiknya dengan suara yang pecah. Mencengkam tangan Cahaya seolah-olah itu talian hayatnya. Ya Allah, kau hidup. Cahaya menatap lelaki yang ditakutinya beberapa jam yang lalu. Kini melutut dan menangis di kakinya. Kebenaran itu menghentamnya dengan kuat. Dia bukan anak yatim. Dia bukan satu kesilapan. Dia anak seseorang. Ayah. Perkataan itu keluar dari bibirnya tanpa difikirkan. Asing dan baru. Tan Sri Azlan menyembunyikan wajahnya di tangan putrinya dan menangis, melepaskan 23 tahun kesakitan yang menimbun. Hisham, pucat seperti hantu, mengambil bagnya dan keluar dari bilik tanpa suara, mengetahui dia baru sahaja menyaksikan keajaiban yang tidak dapat disangkalnya. Tan Sri Azlan berdiri sambil mengesat air mata dengan belakang tangannya. Dalam sekelip mata, kerentanan hilang dari wajahnya dan topeng taikun kejam kembali ke tempatnya. Kau perlukan baju baru, kata Tan Sri Azlan, sambil mengeluarkan teleponnya. Dan bilik yang sepatutnya. Aku akan telepon pengurus rumah untuk siapkan bilik biru, itu yang paling besar. Cahaya, yang masih memproses kejutan memiliki seorang ayah, berdiri dari sofa dengan terhuyung hayang. Tunggu sekejap,
katanya sambil mengangkat tangan. Saya tak akan tinggal di sini. Tan Sri Azlan berhenti mendadak dengan jari di atas skrin telepon. Apa kau kata? Saya ada flat saya, jelas Cahaya. Merasa kecil di bawah pandangan tajam ayahnya. Saya ada benda nak buat. Saya kena bagi kucing saya makan. Saya tak boleh pindah ke penthouse mewah macam ni saja, hanya kerana sehelai kertas kata kita berkongsi darah. Kertas tu kata kau seorang Azlan Shah, balas Tan Sri Azlan, mendekatinya. Dan keluarga Azlan Shah tak tinggal di flat sewa di Kampung Kerinci. Kau tinggal di sini, dengan aku. Saya bukan salah satu harta benda ayah, bentak Cahaya sambil berundur. Saya bertahan 23 tahun tanpa ayah. Saya tak perlukan ayah datang sekarang untuk kawal hidup saya. Ketegangan di dalam bilik memuncak. Tan Sri Azlan mengetap rahangnya, terbiasa perintahnya dipatuhi tanpa bantahan. Ini bukan soal kawalan, ini soal keselamatan, katanya dengan suara yang merendah. Fikirkan Cahaya. Istri aku meninggal dalam kemalangan kereta yang polis kata takdir. Mereka kata tiada siapa yang selamat, kereta tu terbakar hangus. Cahaya merasakan tubuhnya meremang. Dan kau ada di sini, sambung Tan Sri Azlan sambil menunjuk ke arahnya. Hidup tanpa satu pun kesan lecur yang teruk. Ini bermakna laporan polis menipu. Ini bermakna seseorang keluarkan kau dari kereta tu sebelum ia meletup dan sembunyikan kau di rumah anak yatim. Tan Sri Azlan berjalan ke tingkap besar, menatap bandar malam dengan mata yang gelap. Seseorang tahu kau hidup dan tak beritahu aku. Seseorang curi kau dari aku. Sampai aku tahu siapa dan mengapa, kau tak akan keluar dari rumah ini tanpa pengawal. Cahaya terdiam. Logik ayahnya menakutkan, tetapi tidak dapat disangkal. Jika ibunya meninggal dalam api itu, siapa yang menyelamatkannya? Dan mengapa penyelamat itu bersembunyi? Saya kena pergi ke rumah saya, desak Cahaya, tetapi dengan suara yang lebih lembut. Saya ada gambar kawan-kawan dari rumah anak yatim. Saya ada diari yang saya mula tulis masa kecil. Saya tak boleh tinggalkan semuanya. Tan Sri Azlan mengeluh dan mengangguk sekali dengan kaku. Baiklah, kita akan pergi esok, tapi kau akan pergi dengan pengawal aku dan balik dengan aku. Setuju? Cahaya bersetuju sambil menyilangkan tangan. Tapi jangan panggil saya Cahaya, saya Bunga, itu nama saya. Nama kau ialah nama yang ibu kau pilih sebelum dia meninggal, kata Tan Sri Azlan dengan lembut sambil mengeluarkan gambar lama dari dompetnya. Dia nak panggil kau Cahaya. Dia menghulurkan gambar itu. Cahaya mengambilnya dengan jari yang gemetar. Ia adalah gambar kabur seorang wanita muda yang ketawa dengan rambut gelap dan mata coklat madu yang sama yang Cahaya lihat setiap pagi di cermin. Persamaannya tidak dapat dinafikan. Cahaya merasakan kerongkongnya tersekat. Cahaya, bisiknya, mencuba nama itu. Terdengar asing, tetapi juga seperti di rumah. Tan Sri Azlan tidak memberinya masa untuk lebih sentimental. Dia berpaling ke pintu di mana ketua keselamatannya menunggu. Siapkan kereta untuk esok pagi-pagi. Dan hubungi Detektif Arman. Aku nak dia datang untuk sarapan. Detektif, tanya Cahaya, mengangkat pandangan dari gambar. Penyiasat persendirian terbaik di negara ini, jawab Tan Sri Azlan dengan senyuman dingin. Kita akan buka semula kes kemalangan tu. Kita akan gali setiap pembohongan yang diceritakan 23 tahun lalu. Keesokan paginya, ruang makan penthouse itu sibuk. Detektif Arman, seorang lelaki botak, dengan parut di pipi dan wajah seperti tidak tidur seminggu, mendengar dengan teliti sambil menghirup kopi hitam. Ini cerita yang luar biasa, Tan Sri, kata Detektif Arman sambil menatap hasil DNA di atas meja. Ya, kalau Cik Cahaya ada dalam kereta tu, laporan forensik tu sampah. Aku nak tahu siapa yang ada di lokasi kejadian, perintah Tan Sri Azlan. Aku nak nama semua polis, bomba dan paramedik yang datang malam tu, dan aku nak cari lelaki berjaket kulit tu. Hantu itu, gumam Cahaya, yang duduk di seberang meja, tidak selesa dengan pakaian berjenama yang Tan Sri Azlan suruh bawakan untuknya. Ibu angkat kata dia tempang. Detektif Arman mencatat butiran itu di dalam bukunya. Seorang gelandangan tempang dengan jaket kulit di tengah ribut di jalan pergunungan. Ulang detektif itu. Tak banyak, tapi itu satu permulaan. Tiba-tiba, telepon Cahaya yang telah dikembalikan oleh Tan Sri Azlan bergetar di atas meja. Ia adalah message teks dari nombor yang tidak dikenali. Cahaya membacanya dan wajahnya menjadi pucat. Ayah, katanya. Menggunakan perkataan itu secara naluriah, kerana ketakutan, Tan Sri Azlan segera mencondongkan badan ke arahnya. Ada apa? Cahaya menunjukkan skrinnya. Message itu pendek dan kejam. Nikmati hidup baru kau selagi boleh. Rahsia yang mati sepatutnya kekal mati. Tan Sri Azlan membaca message itu dan wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang membunuh. Dia merampas telepon dari tangan Cahaya dan memberikannya kepada detektif.
Jejak nomor nih, geram Tan Sri Azlan. Sekarang, Detektif Arman menatap skrin dan melompat berdiri, mengeluarkan peralatannya sendiri. Ini mengesahkan syakwa sangka kita, Tan Sri, kata detektif dengan suara yang berat. Seseorang sedang memerhati, dan mereka tak senang Puteri Tan Sri muncul. Cahaya menatap ayahnya, merasakan beban sangkar emas menutup di sekelilingnya. Ini bukan lagi hanya soal identiti. Sekarang, ini adalah perburuan. Detektif Arman menutup komputer ribanya dengan bunyi yang kuat. Bunyi itu membuat cahaya terlonjak di kerusinya. Isyarat message itu dienkripsi, kata detektif Arman, sambil menggosok parut di pipinya. Sesiapa yang hantar ugutan tu tahu apa yang dia buat. Ini bukan Samsung biasa, Tan Sri. Ini profesional. Tan Sri Azlan menumbuk meja dengan penumbuknya, membuat porselin sarapan berdentang. Aku tak peduli kalau dia hantu, geram Tan Sri Azlan. Aku nak tahu siapa yang ada di jalan tu 23 tahun lalu. Jom pergi. Kemana? Tanya Cahaya sambil berdiri. Ke tempat semua ini bermula, jawab Tan Sri Azlan sambil mengambil kotnya ke lebuh raya tanah tinggi itu. Perjalanan dengan SUV berperisai itu berlangsung pantas dan sunyi. Konvoi keselamatan Tan Sri Azlan mereda selekoh-selekoh berbahaya di jalan pergunungan seperti ular logam hitam. Cahaya menatap keluar tingkap, merasa mual ketika mereka naik. Pokok-pokok pine berlalu kabur, tinggi dan gelap. Kereta berhenti di sebuah kawasan rehat terbiar, dilindungi hanya oleh pagar logam berkarat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan kot pengawal keselamatan yang keluar terlebih dahulu untuk mengamankan perimeter. Tan Sri Azlan turun dari kereta dan membantu Cahaya turun. Tangannya sejuk, tetapi genggamannya kuat. Mereka berjalan ke tepi gaung. Di bawah, ratusan meter di bawah, kelihatan rangka hutan yang terbakar dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Disinilah tempatnya, kata Tan Sri Azlan dengan suara tercekik oleh angin. Pukul 11 malam, hujan lebat. Sebuah lori menceroboh laluan kami. Aku hilang kawalan. Cahaya menatap ke dalam gaung, membayangkan kejatuhan yang berapi-api itu dengan ngeri. Macam mana saya boleh selamat dari ini? Tanyanya dalam bisikan. Itulah yang akan kita cari tahu, kata detektif Arman, mendekat dengan fail tebal di bawah lengannya. Tan Sri, saya dah semak laporan autopsi asal semasa kita dalam perjalanan. Ada sesuatu yang tak kena. Apa maksud kau? Tanya Tan Sri Azlan, berpaling dengan tajam. Detektif Arman membuka fail dan mengeluarkan sehelai kertas kekuningan. Ahli forensik menulis bahwa mayatnya sangat hangus, sehingga pengecaman visual tidak mungkin. Mereka gunakan rekod pergigian. Tapi lihat ini, tiada sebutan langsung tentang kehamilan dalam pemeriksaan pelvis. Tan Sri Azlan merampas kertas dari tangannya. Mereka kata api dah bakar semuanya. Api tak hapuskan tulang, Tan Sri, sela detektif Arman. Kalau bayi itu meninggal di dalam badannya, mereka akan jumpa sisa-sisa janin, rangka, sesuatu. Tapi laporannya kosong. Ini bermakna satu daripada dua perkara. Sama ada ahli forensik itu tak cekap, atau seseorang bayar dia untuk pandang ke tempat lain. Atau, dia melahirkan sebelum meninggal, kata Cahaya dengan mata tertumpu pada hutan di bawah. Lelaki berjaket kulit tu, dia keluarkan saya. Kita kena turun ke sana, kata Tan Sri Azlan. Berjalan ke booth untuk mengeluarkan tali. Aku nak lihat lokasi sebenar. Tan Sri, bahaya, detektif Arman memberi amaran. Tapi saya ada petunjuk yang lebih baik. Dalam laporan polis, ada nota kaki yang hampir tak terbaca. Satu panggilan dari juru rawat tempatan pada malam yang sama. Seorang juru rawat? Tan Sri Azlan berhenti. Ya, Puan Mariam. Dia bekerja di klinik desa di kampung sebelah. Dia telepon polis untuk laporkan seorang lelaki mencurigakan yang cuba curi bekalan perubatan. Tapi polis terlalu sibuk dengan kemalangan Tan Sri dan abaikannya. Di mana wanita itu tinggal? Tanya Tan Sri Azlan, melempar tali kembali ke dalam kereta. Masih hidup? Masih, kata detektif Arman, memeriksa catatannya. Dia tinggal di rumah jagaan orang tua 20 km dari sini. Jom, perintah Tan Sri Azlan, menolak Cahaya dengan lembut ke dalam kereta. Aku nak bercakap dengannya sebelum sesiapa yang hantar mesej itu tahu kita sedang menyiasat. Setengah jam kemudian, mereka memasuki lobi rumah jagaan Bahagia Sentosa. Tempat itu berbau disinfektan dan ubat-ubatan. Tan Sri Azlan tidak menunggu penyambut tetamu. Dia berjalan terus ke ruang rehat diikuti oleh detektif Arman dan Cahaya. Mereka menemui Puan Mariam duduk di kerusi roda di hadapan tingkap, mengait selendang yang tidak berkesudahan. Dia seorang wanita yang sangat tua dengan rambut putih, seperti salji dan tangan yang berbuku-buku. Puan Mariam? Tanya detektif Arman sambil melutut di sebelahnya. Wanita itu berhenti mengait dan memandangnya dengan mata yang berair tetapi jernih.
Saya dah bukan juru rawat lagi, nak. Saya tak ada ubat. Kami tak datang untuk ubat, kata Tan Sri Azlan, melangkah ke hadapan. Kehadirannya memenuhi ruang itu. Kami datang nak tanya tentang malam 12 Desember 23 tahun lalu. Malam kemalangan keluarga Azlan Shah. Tangan wanita tua itu bergetar, dan dia menjatuhkan jarum kaitnya. Kemalangan Taikun tu, gumamnya. Api di atas gunung. Puan telefon polis malam tu, tekan detektif Arman. Puan kata nampak seorang lelaki. Tak ada siapa dengar cakap saya, kata Puan Mariam dengan nada kepahitan yang lama. Mereka kata dia tu gelandangan mabuk, tapi saya tahu apa yang saya nampak. Apa yang Puan nampak? Tanya Cahaya, mendekat. Dia membongkok agar separas dengan mata wanita tua itu dan memegang tangannya. Tolong beritahu kami. Ini sangat penting. Puan Mariam menatap Cahaya, mengecilkan matanya seolah-olah cuba memfokuskan image yang jauh. Muka kamu, macam dia, bisik wanita tua itu. Wanita dalam gambar surat khabar tu. Ceritakan tentang lelaki tu, desak Tan Sri Azlan. Tidak sabar. Puan Mariam mengeluh dan memandang keluar tingkap. Dia masuk klinik ikut pintu belakang. Dia basah kuyup, berbau asap dan darah. Dia pakai jaket kulit yang besar. Apa yang dia nak? Tanya detektif Arman. Dia tak nak duit, kata Puan Mariam. Dia nak benang jahit dan susu. Susu? Ulang Tan Sri Azlan. Dia merasakan perutnya memulas. Susu formula bayi, jelas Puan Mariam. Dia terdesak. Dia menangis, tangannya melecur. Saya bagi apa yang dia minta dan suruh dia pergi ke hospital. Tapi dia kata dia tak boleh. Mereka akan ambil dia. Ambil siapa? Tanya Cahaya. Anak perempuan tu, jawab Puan Mariam. Dia kata dia kena selamatkan anak tu sebab ibunya dah pergi ke syurga. Tan Sri Azlan menutup mata, berjuang menahan air mata. Iya benar, Kamila telah melahirkan. Kamila meninggal dunia dengan mengetahui putrinya hidup. Puan tahu siapa lelaki tu? Tanya detektif Arman, mengeluarkan bukunya. Adakah dia beritahu namanya? Tidak, Puan Mariam menggeleng. Tapi saya kenal mukanya. Dia salah seorang gelandangan yang tinggal di pondok-pondok terbiar di hutan. Mereka panggil dia Pak Mail si Tempang. Pak Mail, ulang Tan Sri Azlan, mengukir nama itu di dalam ingatannya seperti hukuman. Puan tahu di mana dia sekarang. Dia hilang selepas malam tu, kata wanita tua itu. Tapi dia biasa kerja sekali-sekala di gudang lama di seberang daerah. Kalau dia masih hidup, mungkin ada orang di sana yang ingat dia. Tiba-tiba, bunyi kaca pecah mengganggu perbualan. Sebiji batu yang dibalut kertas menembusi tingkap bilik, mendarat di kaki Tan Sri Azlan. Pengawal keselamatan berlari masuk, mengeluarkan senjata mereka. Tunduk, jerit detektif Arman, menolak Cahaya ke lantai. Tan Sri Azlan tidak bergerak. Dia membongkok dan mengambil batu itu. Dia membuka kertas itu dengan tangan yang penuh amarah. Apa isinya? Tanya Cahaya dari lantai, gementar. Tan Sri Azlan membaca nota itu dengan kuat, dengan nada yang menjanjikan pembalasan. Berhenti mengacau abu, atau kamu akan terbakar bersamanya. Mereka ikut kita, kata detektif Arman, meninjau jalan kosong melalui tingkap yang pecah. Bagus, kata Tan Sri Azlan, merenyuk kertas di penumbuknya. Itu bermakna mereka takut. Jom ke gudang. Kita akan cari Pak Mail sebelum mereka. Konvoi keselamatan berhenti di pintu masuk ke Kampung Kerinci, kawasan paling miskin di Kuala Lumpur. Bangunan-bangunan di sini bukan pencakar langit kaca, tetapi blok-blok bata kelabu dengan tingkap pecah dan grafiti pudar. Tan Sri Azlan menatap keluar tingkap gelap dengan jijik. Tempat ni macam sarang tikus, kata salah seorang pengawal. Di mana kita nak mula? Gudang tu dah tutup 10 tahun lalu, jawab detektif sambil memeriksa peta kertas. Sekarang jadi tempat perlindungan sementara untuk gelandangan. Kalau Pak Mail masih hidup, dia akan ada di sana. Masuk, keluarkan dia dan pergi, perintah Tan Sri Azlan, membuka pintu. Tunggu, kata Cahaya sambil memegang lengannya. Ayah tak boleh masuk ke sana berpakaian macam tu. Tan Sri Azlan memandang sut mahalnya dan jam tangan mewahnya. Jadi apa cadangan kau? Aku kena menyamar? Kita tak ada masa. Cadangan saya, biar saya yang bercakap, kata Cahaya. Turun dari kereta. Ayah berbau duit dan polis. Kalau ayah masuk ke sana menuntut jawapan, mereka akan senyap macam batu. Saya kenal orang-orang ni. Saya pernah hidup macam mereka. Tan Sri Azlan teragak-agak, tetapi detektif Arman mengangguk. Budak ni betul Tan Sri. Kehadiran Tan Sri menjerit pihak berkuasa. Di sini, mereka benci pihak berkuasa. Rombongan itu bergerak berjalan kaki melalui lorong sempit. Udara berbau sampah terbakar dan lembab. Sekumpulan lelaki sedang bermain dadu di tepi dinding. Melihat Tan Sri Azlan dan pengawalnya, mereka berhenti dan meludah ke tanah. Seorang lelaki bertatu di leher menghalang jalan mereka.
Nak lalu kena bayar tol. Para pengawal Tan Sri Azlan meletakkan tangan pada senjata di sebalik kot mereka. Ketegangan memuncak dalam sekelip mata. Tepi, perintah Tan Sri Azlan dengan suara sedingin ais. Kalau tak, ejek lelaki itu sambil mengeluarkan pisau lipat. Sebelum Tan Sri Azlan sempat bertindak, Cahaya melangkah ke hadapan, menolak ayahnya ke belakang dengan kekuatan yang mengejutkan dan berhadapan dengan lelaki bertatu itu. Simpan pisau tu, Joko, katanya dengan suara tegas. Lelaki itu terkelip-kelip, keliru. Kau kenal nama aku? Saya yang cuci warung tempat awak mabuk setiap Jumaat, kata Cahaya, menyilangkan tangan. Saya tahu awak ada anak perempuan yang sakit di blok 4, dan saya tahu kalau awak sentuh orang ni, polis akan datang dan tak akan ada apa-apa yang tinggal dari kampung ni. Awak nak itu untuk anak awak? Joko menurunkan pisaunya perlahan-lahan, memandang Cahaya dengan riak pengecaman. Budak cuci, apa kau buat dengan jerung-jerung ni? Saya cari Pak Mail si Tempang, kata Cahaya. Tidak mengendahkan penghibaan itu, katanya dia di gudang lama. Saya perlu jumpa dia, ini soal hidup dan mati, Joko. Lelaki itu teragak-agak, melirik wang yang terjulur dari poket Tan Sri Azlan, tetapi kemudian menatap mata Cahaya yang memohon. Pak Mail tu hantu, gerutu Joko. Dia tak bercakap dengan sesiapa. Dia tinggal di menara kawalan gudang di zon barat. Tapi hati-hati, dia ada senapang patah dan tak suka tetamu. Terima kasih, kata Cahaya. Ketika mereka berlalu, Tan Sri Azlan menatap putrinya dengan campuran kagum dan hormat. Macam mana kau tahu semua tu? Tanyanya dengan suara rendah. Kau baca laporan keuangan ke? Saya dengar cakap orang, jawab Cahaya tanpa berhenti. Jom. Mereka tiba di gudang lama 20 menit kemudian. Ia adalah struktur gergasi dari logam berkarat yang dikelilingi pagar rosak. Angin bersiul menembusi lubang-lubang di dinding. Detektif Arman, kau dan orang-orang kau kawal perimeter, perintah Tan Sri Azlan. Cahaya dan aku akan naik ke menara. Bahaya, Tan Sri, bantah Detektif Arman. Dia putri aku dan dia saksi aku, kata Tan Sri Azlan. Tiada orang lain yang naik. Mereka masuk ke dalam kegelapan gudang. Lantainya dipenuhi dengan serpihan. Mereka menaiki tangga logam yang berderit di bawah kaki mereka setiap langkah. Setibanya di platform atas di hadapan pintu keluli tertutup, Tan Sri Azlan memberi isyarat agar Cahaya tetap di belakangnya. Dia mengetuk pintu dengan buku jarinya. Pak Mail, jerit Tan Sri Azlan. Aku tahu kau di dalam. Buka. Tiada jawapan, hanya bunyi angin. Pak Mail, desak Tan Sri Azlan. Aku bukan polis. Aku datang nak cakap pasal kemalangan 23 tahun lalu. Aku datang nak cakap pasal bayi yang kau selamatkan. Terdengar bunyi yang tidak dapat disangkal dari senapang yang dikokang di sebalik pintu. Pergi, kata satu suara yang serak dan pecah dari dalam. Tak ada apa nak dibualkan. Orang mati tetap mati. Tan Sri Azlan memandang Cahaya. Dia mengangguk dan mendekati pintu. Tak semua orang mati, Pak Mail, kata Cahaya, melekapkan dahinya pada logam sejuk itu. Saya hidup. Saya bayi dari jaket kulit tu. Saya anak yang Pak Cik tinggalkan di rumah anak yatim. Terdapat keheningan yang panjang dan berat. Kemudian, bunyi langkah yang diseret tidak teratur. Bunyi tempang. Bohong, bisik suara itu. Kini lebih dekat. Dia meninggal. Aku nampak dia meninggal. Saya ada rantainya, kata Cahaya, mengeluarkan loket dari kolar blausnya. Saya ada loket ibu saya. Buka pintu, Pak Cik. Tolong, saya cuma nak berterima kasih. Selak bergerak perlahan. Pintu terbuka dengan deritan yang menyeksakan. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan pakaian bertampal mengacukan senapang patah lama ke arah mereka. Tangannya gemetar, tetapi apabila matanya tertumpu pada Cahaya, pada wajahnya, pada mata coklat madunya, senjata itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi yang kuat. Pak Mail jatuh berlutut, tersak-esak seperti anak kecil. Ya Allah, tangis lelaki tua itu sambil menutup wajahnya. Ya Allah, ini kamu. Kamu ada wajahnya. Wajah wanita yang aku tak dapat selamatkan. Tan Sri Azlan menendang senapang itu ke tepi. Kemudian, mengejutkan Cahaya. Dia membongkok dan membantu lelaki tua itu berdiri. Tiada kemarahan dalam gerakan Tan Sri Azlan, hanya desakan yang terdesak. Kenapa? Tanya Tan Sri Azlan, mencengkam bahu Pak Mail. Kenapa kau bawa dia pergi? Kenapa kau tak beritahu aku dia hidup? Pak Mail mengangkat pandangan dengan mata yang penuh ketakutan. Sebab mereka sedang memerhati bisik lelaki tua itu. Orang-orang dari kereta hitam tu. Mereka yang menyebabkan kemalangan tu. Mereka nak pastikan tak ada yang keluar hidup-hidup dari situ. Kalau aku pergi ke polis, mereka akan bunuh kami berdua. Tan Sri Azlan mencengkam kolar baju kotor Pak Mail, mengangkatnya dari tanah,
dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan. Orang apa? Tuntut Tan Sri Azlan. Siapa mereka? Pak Mail gementar dengan mata terbelalak, memandang ke arah pintu keluli seolah-olah hantu masa lalu akan masuk pada bila-bila masa. Mereka tak ada muka, gagap lelaki tua itu. Mereka pakai topeng. Mereka pandu sedan hitam tanpa lampu, tanpa nombor plat. Aku berlindung di bawah jambatan bila aku nampak mereka. Mereka bukan hilang kawalan Tan Sri. Mereka langgar kereta Tan Sri. Mereka tolak Tan Sri ke dalam gaung. Cahaya menutup mulutnya dengan tangan. Tan Sri Azlan melepaskan Pak Mail, berundur seolah-olah menerima satu tamparan fizikal. Ia pembunuhan, bisik Tan Sri Azlan. Bukan kemalangan. Mereka cuba bunuh kami. Mereka turun dari kereta untuk habiskan kamu semua, sambung Pak Mail, bercakap dengan pantas, memuntahkan kata-kata yang telah disimpannya selama 23 tahun. Tapi kereta Tan Sri dah terbakar. Mereka fikir tak ada siapa boleh selamat dari neraka tuh. Mereka ketawa dan pergi. Dan ibu saya? Tanya Cahaya, mendekati lelaki tua itu. Macam mana saya keluar dari situ? Pak Mail memandangnya dengan kelembutan yang menyakitkan. Dia tak mati masa hentaman tuh. Ibu kamu, dia seekor singa betina. Dengan kaki patah, dengan badan terbakar, dia merangkak sebelum tangki minyak meletup. Lelaki tua itu menunjuk ke hutan khayalan menembusi dinding gudang. Aku jumpa dia di pondok pemburu lama setengah kilometer dari jalan. Dia sedang menjerit, tapi bukan kerana sakit. Dia sedang melahirkan. Tan Sri Azlan menutup matanya, mengepalkan penumbuknya sehingga buku-buku jarinya memutih. Ya Allah, Puan Sri Kamila tak ada apa-apa, kata Pak Mail dengan air mata mengalir di janggut kotornya. Hanya pisau hutan dan beberapa selimut lama. Dia paksa aku bantu dia. Dia kata, kalau aku selamatkan bayi aku tak kisah mati. Dan dia berjaya. Dia bawa kamu ke dunia nih di tengah-tengah kotoran dan darah, sementara ribut mengamuk di luar. Cahaya menyentuh loket di lehernya, merasakan beban sejarah. Dia berikan saya rantai nih, katanya. Dia suruh aku berikannya pada kau, Pak Mail membetulkan. Tepat sebelum dia pergi, dia suruh aku berjanji untuk bawa kau pergi jauh. Dia kata kalau mereka tahu kau hidup, mereka akan kembali. Sembunyikan dia di tempat yang duit tak boleh jumpa. Pak Mail menatap Tan Sri Azlan. Sebab tu aku tak pergi ke polis, Tan Sri. Aku fikir Tan Sri dah mati. Dan aku fikir kalau aku serahkan budak ni pada sistem, orang-orang dari kereta hitam tu akan jumpa dia. Rumah anak yatim adalah satu-satunya tempat selamat. Tempat yang tanpa nama. Kau curi putri aku, kata Tan Sri Azlan dengan suara sedingin ais, walaupun matanya menunjukkan campuran kemarahan dan terima kasih. Tapi kau selamatkan nyawanya. Tiba-tiba, radio detektif Arman, yang diam-diam telah naik di belakang mereka, berbunyi dengan statik yang kuat. Bos, jerit suara salah seorang pengawal keselamatan. Kita ada tetamu. 3 SUV mendekat dari jalan utama. Mereka mematikan lampu. Tan Sri Azlan bertindak serta-merta. Kesakitan masa lalu digantikan oleh ancaman masa kini. Polis ke? Tanyanya. Negatif, jawab radio. Mereka bawa senjata panjang. Mereka halang jalan keluar. Mereka dah jumpa kita, rintih Pak Mail, berundur ke dalam kegelapan menara. Kan aku dah kata jangan datang. Kan aku dah kata mereka akan kembali. Detektif Arman, bawa putri aku keluar dari sini. Perintah Tan Sri Azlan, mengeluarkan pistol yang tersembunyi di belakangnya. Bawa dia ikut belakang. Saya tak akan pergi tanpa ayah. Jerit Cahaya, mencengkam lengan ayahnya. Saya baru jumpa ayah. Tepat, Tan Sri Azlan memandangnya dengan keamatan yang ganas. Dan aku tak akan kehilangan kau lagi. Tiarap, jerit detektif Arman, menolak Cahaya dan Pak Mail ke tanah. Sedetik kemudian, kaca tingkap menara pecah berkecai. Bunyi tembakan penembak tepat bergema di udara, diikuti desisan peluru yang menancap di dinding logam beberapa sentimeter dari kepala Tan Sri Azlan. Mereka menembak dari atas, jerit detektif Arman, merangkak menuju tangga. Kita kena turun ke bilik bawah tanah. Pak Mail, tunjukkan jalan. Lift barang, kata lelaki tua itu gementar. Ada lift barang lama yang turun ke terowong. Jom, perintah Tan Sri Azlan sambil melepaskan 2 das tembakan ke arah tingkap yang pecah untuk melindungi pengunduran mereka. Rombongan itu berlari menuju platform lift barang yang berkarat. Peluru berdenting mengenai logam gudang seperti hujan batu yang membawa maut. Di bawah, terdengar bunyi pintu dipecahkan dan suara-suara menjerit perintah. Siapa mereka? Tanya Cahaya, berpegangan pada lengan Pak Mail ketika platform itu turun dengan deritan logam. Tan Sri Azlan mengisi semula senjatanya dengan gerakan yang tepat dan dingin. Orang yang sama yang bunuh ibu kau,
katanya dengan pandangan yang menjanjikan keganasan yang mengerikan. Dan kali ini, aku tak akan jadi mangsa. Lift barang menghentam lantai simen dengan hentakan yang membuat gigi Cahaya bergetar. Debu naik dalam awan yang menyesakkan. Bergerak, jerit Tan Sri Azlan mencengkam tangan Cahaya dan menariknya ke dalam kegelapan terowong. Detektif Arman, lindungi kami. Detektif Arman tertinggal di belakang, menembak ke arah lubang lift. Sementara cahaya lampu suluh penyerang mula turun melalui kabel. Pergi, raung Detektif Arman. Aku akan tahan mereka di sini. Aku tak akan tinggalkan kau, bantah Tan Sri Azlan. Tan Sri kena keluarkan putri Tan Sri, jawab Detektif Arman sambil mengisi semula senjatanya. Lari. Tan Sri Azlan menyumpah perlahan, tetapi dia tahu detektif itu betul. Dia menolak Pak Mail ke hadapan. Pimpin kami, Pak Cik. Terowong ni kemana? Ke sungai. Pak Mail tercungap-cungap, berjalan tempang sepantas yang dia boleh. Ada saliran pembetungan lama setengah kilometer dari sini. Rombongan itu berlari melalui lorong sempit dan lembab. Air mencapai buku lali mereka, sejuk dan berbau busuk. Cahaya tersandung dalam kegelapan, hanya dipandu oleh cahaya telepon bimbit ayahnya. Di belakang mereka, bunyi tembakan Detektif Arman bergema seperti guruh jauh, diikuti oleh letupan teredam yang menggegarkan dinding. Apa tuh? Tanya Cahaya, berhenti. Detektif Arman letupkan pintu masuk, kata Tan Sri Azlan tanpa menoleh, walaupun suaranya tegang. Dia runtuhkan terowong untuk beli masa, terus lari. Mereka berlari sehingga paru-paru mereka terasa terbakar. Terowong itu terasa tidak berkesudahan, penuh dengan tikus yang mencicit dan paip berkarat yang menitis. Akhirnya, mereka melihat cahaya kelabu di hujung. Sebuah jeriji logam yang ditutupi tumbuhan menjalar. Tan Sri Azlan memukul jeriji itu dengan gagang pistolnya sehingga terbuka. Mereka keluar ke udara terbuka, berguling menuruni cerun rumput basah ke tebing sungai. Malam gelap gelita tanpa bulan. Di sana Pak Mail menunjuk, bernafas dengan susah payah ke arah sebuah bangsal kayu yang separuh reput. Saya ada lori pikap lama tersembunyi di sana. Mereka berlari menuju kendaraan itu. Ia adalah sebuah lori pikap berkarat berusia 30 tahun, tetapi enjinnya hidup dengan ngauman kuat apabila Pak Mail memulas kunci. Naik, jerit lelaki tua itu. Tan Sri Azlan menolak cahaya ke tempat duduk penumpang dan melompat ke bahagian belakang. Tepat pada masanya, dua SUV hitam muncul di atas bukit, merempuh semak samun. Jalan, jerit Tan Sri Azlan, memukul bumbung kabin. Pak Mail menekan minyak. Lori pikap itu tergelincir di lumpur dan meluncur ke jalan hutan. Peluru menghentam pintu belakang, memercikkan bunga api. Kejar-mengejar gila bermula melalui hutan. Kendaraan hitam lebih laju, lebih moden, dan lampu LED mereka menyilaukan Pak Mail melalui cermin pandang belakang. Mereka akan kejar kita, jerit cahaya, menoleh ke belakang. Tan Sri Azlan, dari bahagian belakang, menembak dengan ketepatan dingin ke arah tayar pengejar. Salah satu kendaraan hitam hilang kawalan, merempuh sebatang pokok pain dan terbalik dalam bebola api. Tetapi kendaraan kedua masih di sana, mendekat dengan berbahaya. Pak Mail belok kiri, perintah Tan Sri Azlan, ke jambatan lama. Jambatan tu dah putus, jerit Pak Mail. Buat saja. Pak Mail memulas stereng dengan kuat. Lori pikap itu miring di atas dua roda dan memasuki jalan berbatu. Jambatan lama muncul di hadapan mereka, sebuah struktur kayu yang merentasi gaung dalam. Terdapat papan yang hilang di tengahnya. Pegang, jerit Pak Mail, menutup matanya. Lori pikap itu melaju-laju. Cahaya menjerit. Kendaraan itu melompat melepasi jurang jambatan, menghentam sisi lain dengan hentakan kejam yang merosakkan suspensi. Tetapi mereka berjaya mendarat. Kendaraan pengejar terlalu berat dan laju untuk membrek. Ia cuba mengikuti, tetapi papan-papan reput jambatan itu runtuh di bawah beratnya. SUV itu jatuh ke dalam kekosongan, hilang ke dalam kegelapan gaung. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi hentaman pada batu-batu sungai. Pak Mail membrek lori pikap yang berasap itu 1 kilometer di hadapan. Keheningan malam kembali menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh bunyi enjin yang nazak. Tan Sri Azlan turun dari belakang, kotor oleh lumpur dan minyak enjin tetapi selamat. Dia membuka pintu penumpang dan mengeluarkan cahaya, memeluknya erat. Kamu tak apa-apa? Tanyanya, memeriksa cahaya mencari luka. Ya, kata cahaya, gementar tidak terkawal. Ayah, siapa mereka? Kenapa mereka benci kita sangat? Tan Sri Azlan menatap jambatan yang hancur dengan ekspresi muram. Mereka tak benci kita cahaya, mereka hanya jalankan perintah. Mereka askar upahan profesional. Siapa yang ada duit untuk upah askar? Tanya Pak Mail. Turun dari lori pikap dan bersandar pada kakinya yang tempang.
Tan Sri Azlan mengeluarkan telepon bimbitnya. Ia telah rosak. Dia melemparkannya ke tanah dengan marah. Seseorang dari kalangan aku, kata Tan Sri Azlan. Seseorang yang tahu kita di gudang. Hanya 3 orang yang tahu kemana kita pergi. Detektif Arman, kau, dan peguam aku, Hisham. Detektif Arman? Tanya Cahaya. Dia korbankan dirinya untuk kita. Kalau begitu, tinggal Hisham, kata Tan Sri Azlan, dengan mata berkilauan kemarahan dingin, atau seseorang yang lebih tinggi, seseorang yang untung dari kematian ibu kau 23 tahun lalu. Apa kita nak buat sekarang? Tanya Cahaya. Kita tak boleh balik ke penthouse ayah. Mereka akan tahu kita di sana. Tidak, kata Tan Sri Azlan. Kita secara rasmi dah mati, sekurang-kurangnya untuk malam ni. Pak Mail, kau tahu tempat selamat? Tempat tanpa kamera, tanpa teknologi. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Saya tahu sebuah ladang terbiar 20 km ke utara. Tak ada siapa pergi ke sana. Ia milik kawan lama yang meninggal bertahun-tahun lalu. Bawa kami ke sana, kata Tan Sri Azlan. Esok kita akan mulakan perang, tapi malam ni aku perlukan putri aku tidur. Mereka naik semula ke lori pickup yang rosak itu. Ketika mereka menjauh di bawah perlindungan pokok-pokok, Cahaya menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia merasa dalam bahaya maut. Tetapi juga buat pertama kalinya, dia merasa benar-benar selamat. Ladang terbiar itu sejuk dan sunyi. Tan Sri Azlan memecahkan kunci pintu utama dengan satu tendangan dan mereka masuk. Tiada elektrik, tetapi cahaya bulan masuk melalui tingkap yang pecah. Jangan nyalakan api, Tan Sri Azlan memberi amaran. Kalau mereka ada satelit cari kita, isyarat haba akan khianati kita. Cahaya duduk di kerusi berdebu, memeluk dirinya sendiri. Ayah, tadi ayah kata Hisham tahu kemana kita pergi, tapi dia peguam ayah. Kenapa dia nak bunuh ayah? Sebab Hisham yang uruskan dana amanah ibu kau, kata Tan Sri Azlan, memeriksa senjatanya. Kalau Kamila dan warisnya meninggal, kawalan penuh ke atas saham berpindah ke lembaga pengarah. Hisham dah bermain dengan saham aku selama 23 tahun, sebab dia sangka tiada waris. Dan sekarang saya muncul, Cahaya faham, dan permainannya berakhir. Tiba-tiba Pak Mail, yang sedang berjaga di tingkap, membuat isyarat tajam. Tan Sri, mari sini, tengok ni. Tan Sri Azlan mendekat. Di kejauhan, di jalan tanah yang mereka lalui, kelihatan lampu-lampu kereta mendekat perlahan. Mereka ikut kita, kata Pak Mail dengan suara gemetar. Tapi macam mana? Kita dah buang telefon. Tan Sri Azlan memandang Cahaya. Kemudian Pak Mail. Dia mendekati lelaki tua itu dan meragut jaket kulit yang dipakainya. Hei, bantah Pak Mail. Tan Sri Azlan meraba jaket itu, mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, dan mengoyakkan kain di kolar. Sebuah cakera logam hitam kecil jatuh ke lantai. Alat pengesan, kata Tan Sri Azlan, memijatnya dengan kasut bootnya sehingga hancur. Mereka pasang di gudang bertahun-tahun lalu. Pak Mail, mereka dah perhatikan kau selama ni, tunggu seseorang datang bertanya. Kita dikepung, kata Cahaya, meninjau keluar tingkap. 3 kenderaan hitam mengelilingi rumah itu. Tan Sri Azlan memberikan senjatanya kepada Cahaya. Kau tahu guna ni? Tidak, katanya dengan tangan gemetar. Halakan dan tarik picu kalau ada sesiapa yang lepasi pintu tu, kata Tan Sri Azlan. Pak Mail, sekat pintu belakang, aku akan keluar. Mereka akan bunuh ayah, jerit Cahaya. Tidak, kata Tan Sri Azlan dengan senyuman dingin. Mereka nak aku keluar. Hisham nak pastikan aku mati, dan aku akan bagi dia kejutan seumur hidupnya. Tan Sri Azlan keluar dari pintu depan dengan tangan terangkat. Lampu-lampu kereta menyorotinya. Hisham! Jerit Tan Sri Azlan ke dalam kegelapan. Aku tahu kau di sana. Mari kita selesaikan ini. Satu susuk tubuh turun dari kereta tengah. Hisham, sempurna walaupun di tengah-tengah ladang, memegang pistol berperedam. Tiada apa yang pribadi, Azlan, kata peguam itu. Tapi bisnes adalah bisnes, dan putri kau adalah satu masalah yang bernilai Rm5 bilion. Dia tak tahu apa-apa tentang bisnes, kata Tan Sri Azlan, berjalan perlahan ke arahnya. Biarkan dia pergi, bunuh aku saja. Hisham ketawa. Oh Azlan, kau selalu sentimental, bunuh mereka semua. Sebelum Hisham sempat menyelesaikan perintahnya, terdengar deruan enjin di udara. Sebuah helikopter hitam muncul dari sebalik pokok-pokok, terbang rendah. Lampu sorot yang menyilaukan menerangi para askar upahan. Polis, suara menggelegar dari pembesar suara helikopter. Jatuhkan senjata kamu. Hisham menatap langit dengan bingung. Apa nih? Dari barisan pokok berpuluh-puluh ejen taktikal berlari keluar, mengepung para askar upahan. Di hadapan mereka, dengan lengan berbalut dan pakaian terbakar, berdiri detektif Arman.
Kan aku dah kata aku tak akan tinggalkan kau, bos. Jerit detektif Arman, mengacukan senjata ke arah Hisham. Hisham cuba mengangkat senjatanya, tetapi Tan Sri Azlan lebih pantas. Dia menerkam peguam itu, menjatuhkannya dengan satu tumbukan brutal ke rahang. Keesokan paginya, bilik mesyuarat Menara Azlan Shah penuh sesak. Semua pemegang saham penting hadir, berbisik dengan gugup. Hisham, dengan bibir pecah dan digari, duduk di sebuah kerusi di bawah pengawasan polis, tetapi mesyuarat tidak dibatalkan. Pengerusi lembaga, seorang lelaki bernama Datuk Bambang, memukul meja dengan tukulnya. Mohon bertenang. Disebabkan insiden semalam dan penangkapan Encik Hisham, kita mesti segera mengundi untuk menyusun semula syarikat. Saya mencadangkan untuk mengisytiharkan Tan Sri Azlan Shah, tidak siuman, dan mengambil alih kawalan penuh. Saya menyokong usul itu, kata seorang lagi pemegang saham korup. Tunggu sekejap. Pintu ganda bilik mesyuarat terbuka dengan kasar. Tan Sri Azlan Shah masuk, bersih, bercukur, dan mengenakan sut baru yang memancarkan kuasa. Tetapi dia tidak datang sendirian. Di sisinya, berjalan Cahaya. Dia tidak lagi memakai seragam pekerja pembersihan atau pakaian pinjaman. Dia mengenakan sut putih dengan kepala terangkat tinggi, dan loket ibunya berkilau di lehernya. Kau lambat ke pengebumian kau sendiri, Azlan? Datuk Bambang mengejek, walaupun wajahnya pucat. Kau tak ada suara di sini. Hisham pegang kuasa proksi kau. Hisham akan masuk penjara kerana cubaan membunuh, kata Tan Sri Azlan, melemparkan sebuah fail ke atas meja. Dan proksi aku telah dibatalkan. Tapi aku tak datang untuk mengundi. Aku datang untuk perkenalkan pemilik majoriti syarikat ini. Tan Sri Azlan menunjuk ke arah Cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan Cahaya Azlan Shah, puteri saya, dan pewaris mutlak Puan Sri Kamila Azlan Shah. Bisikan terkejut tersebar di seluruh bilik. Itu bohong, jerit Datuk Bambang. Kamila meninggal tanpa anak. Budak ni penipu. Dia pekerja pembersihan restoran. Cahaya melangkah ke hadapan. Suaranya tidak bergetar. Saya puteri Puan Sri Kamila, katanya, menatap mata Datuk Bambang. Dan saya ada bukti DNA, kesaksian lelaki yang selamatkan saya, dan rantai yang ibu saya pakai ketika kamu semua perintahkan untuk singkirkannya dari jalan raya. Pak Mail, panggil Tan Sri Azlan. Lelaki tua itu memasuki bilik, bersih dan dengan pakaian baru, diiringi oleh detektif Arman. Saya nampak Datuk Bambang bayar orang-orang tu malam tu. Pak Mail berbohong dengan meyakinkan, menunjuk ke arah pengerusi. Saya nampak dia di parkir warung tepi jalan 2 jam sebelum kemalangan. Itu satu gertakan, tetapi ia berhasil. Datuk Bambang panik. Saya tak ada di sana, jeritnya. Hisham yang uruskan semuanya. Dia kata dia akan uruskan brek kereta tu. Bilik itu menjadi sunyi senyap. Datuk Bambang menutup mulutnya, menyedari dia baru sahaja mengaku. Detektif Arman tersenyum dan mengangkat telefon bimbitnya yang telah merakam. Terima kasih atas pengesahan, Datuk Bambang. Anda ditahan atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Polis masuk ke dalam bilik. Datuk Bambang cuba berlari ke tingkap, tetapi Tan Sri Azlan menghalang jalannya. Dah selesai, kata Tan Sri Azlan. Keluarga aku dah kembali, dan kau, keluar. Dengan Datuk Bambang dan Hisham ditahan, kekacauan di syarikat reda dengan cepat. Berita kembalinya putri yang hilang dari keluarga Azlan Shah mendominasi semua berita nasional. Di pejabat Presiden Pengarah, Tan Sri Azlan menuangkan 2 gelas air. Cahaya berdiri di hadapan tingkap besar, menatap bandar yang kini berada di bawah kakinya. Kamu tak apa-apa? Tanya Tan Sri Azlan, menyerahkan gelas. Ini sangat. Mendadak, akunya sambil menerima air. 3 hari lalu, saya sedang mengemop lantai dan risau nak bayar sewa. Sekarang saya memiliki separuh bandar nih. Duit tak mengubah kau, kata Tan Sri Azlan. Ia hanya memperbesar siapa diri kau yang sebenar. Dan kau berani, Cahaya, lebih berani dariku. Aku bersembunyi di sebalik kerja dan kesakitan. Kau hadapi dunia sendirian. Seseorang mengetuk pintu. Itu Pak Mail. Dia kelihatan tidak selesa dengan pakaian barunya, bermain-main dengan topinya di tangan. Tan Sri, Cik Cahaya. Saya datang nak minta diri. Minta diri? Cahaya meletakkan gelasnya dan mendekatinya. Pak Cik nak kemana? Bandar ni bukan untuk saya, kata lelaki tua itu. Tan Sri dah tawarkan sebuah rumah di kampung dengan kebun dan seekor anjing. Ini lebih dari yang saya layak terima. Pak Cik layak dapat dunia, kata Cahaya, memeluknya. Pak Cik selamatkan hidup saya 2 kali, sekali masa lahir dan sekali lagi semalam. Saya hanya tunaikan janji saya, kata Pak Mail dengan mata berkaca-kaca. Ibu kamu pasti bangga. Kamu ada semangatnya. Tan Sri Azlan mendekat dan berjabat tangan dengan Pak Mail. Kereta ada di bawah.
Ia akan bawa kamu kemana saja kamu nak pergi. Dan Pak Mail, terima kasih. Apabila lelaki tua itu pergi, Cahaya berpaling kepada ayahnya. Apa kita nak buat sekarang, ayah? Tan Sri Azlan tersenyum, dan buat pertama kalinya dalam 23 tahun, senyumannya sampai ke matanya. Sekarang, kita hidup, kita tebus masa yang hilang. Tapi pertama, ada satu tempat yang kita kena lawati. Untuk perkenalkan Kamila pada putrinya, kata Tan Sri Azlan, secara rasmi. Perkuburan keluarga Azlan Shah sunyi. Pokok-pokok beringin tua memberi naungan pada batu-batu nisan marmar putih. Hari itu cerah, sangat berbeza dari ribut yang telah menandai hidup mereka begitu lama. Tan Sri Azlan dan Cahaya berjalan berpegangan tangan ke makam utama. Batu nisannya hanya bertulis Kamila binti Johan, istri tercinta. Cahaya melutut di atas rumput, menyentuh marmar sejuk itu. Assalamualaikum, Ibu, bisiknya. Ini saya, Cahaya. Tan Sri Azlan berdiri di belakang, memberi mereka momen pribadi, tetapi Cahaya memberi isyarat agar dia mendekat. Saya minta maaf, Kamila, kata Tan Sri Azlan dengan suara yang pecah. Maaf saya tak lindungi awak. Maaf saya tak tahu putri kita hidup. Dia tahu, kata Cahaya, menyentuh loketnya. Dia tahu ayah akan jumpa saya, sebab tu dia bagi saya nih, supaya jalan pulang terang benderang. Cahaya menanggalkan loket itu dan meletakkannya dengan lembut di atas batu nisan. Saya kembalikan nih, Ibu. Misi Ibu dah selesai. Tidak, kata Tan Sri Azlan, mengambil rantai itu dan mengalungkannya kembali ke leher putrinya. Dia nak kau yang memakainya. Ini simbol bahwa cinta bertahan melampaui kematian. Ini simbol bahwa keluarga Azlan Shah tak pernah menyerah. Cahaya mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya, tetapi tersenyum. Dia berdiri dan menatap ayahnya. Saya ada ide, katanya. Saya nak buka sebuah yayasan dengan wang warisan saya untuk anak-anak seperti saya. Anak-anak yang hilang dan perlu ditemui. Dan saya nak ayah yang ketuainya. Tan Sri Azlan menatap wanita yang kuat dan penuh kasih sayang yang telah menjadi putrinya. Bunyinya sempurna, katanya. Apa nama yayasan tu? Cahaya menatap makam ibunya, kemudian loket di dadanya. Yayasan Kamila, katanya, supaya tiada siapa lagi yang perlu tunggu 23 tahun untuk mencari jalan pulang. Ayah dan anak itu berpelukan di bawah cahaya keemasan senja. Hantu-hantu masa lalu akhirnya bersemadi dengan tenang. Masa depan yang cerah dan penuh harapan terbentang di hadapan mereka. Dan di leher Cahaya, loket itu berkilau sekali lagi, seperti kenyitan abadi dari wanita yang hilang, yang pada akhirnya telah menang. Kisah ini meninggalkan jiwa kita bergetar dengan emosi, mengingatkan kita bahwa walaupun kegelapan ketamakan manusia yang diwakili oleh pengkhianatan Hisham dan Datuk Bambang cuba menguburkan kebenaran di bawah tahun-tahun keheningan dan kesakitan, cahaya cinta sejati dan keadilan ilahi akan sentiasa mencari celah untuk bersinar. Ia menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan seorang ibu seperti Kamila adalah perisai abadi yang tidak boleh dihancurkan oleh waktu maupun kejahatan. Melalui keberanian, cahaya yang mengubah penderitaannya menjadi kekuatan dan ketekunan Azlan, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, melainkan keputusan yang tidak berbelah bahagi untuk berjuang untuk satu sama lain melawan segala rintangan, dan bahwa bahkan di sudut-sudut masyarakat yang paling terlupakan, seperti di hati seorang lelaki tua yang ketakutan seperti Pak Mail, tersimpan kemampuan untuk melakukan tindakan heroik yang mengubah takdir generasi. Kisah ini adalah kesaksian kuat bahwa tidak pernah terlambat untuk menuntut identiti kita dan bahwa kebaikan, walaupun terkadang terlihat terkepung, memiliki kekuatan senyap yang mampu meruntuhkan menara-menara tertinggi keangkuhan dan kekuasaan yang korup. Jika perjalanan air mata, ketegangan, dan penebusan ini telah menyentuh hati Anda dan mengembalikan iman Anda pada akhir yang adil, kami dengan sepenuh hati menjemput Anda untuk memberikan like pada video ini dan berkongsi dengan mereka yang memerlukan mesej harapan hari ini. Langgan saluran kami dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak terlepas cerita-cerita yang kami siapkan dengan penuh semangat untuk Anda. Dan tolong, beritahu kami di ruangan komen. Adakah Anda fikir takdir sentiasa meletakkan segalanya pada tempatnya atau kita mesti berjuang untuk mencipta keadilan kita sendiri? Kami ingin membaca dan berhubung dengan Anda. Terima kasih yang tidak terhingga kerana menjadi sebahagian daripada komuniti ini. Jaga diri Anda dan terus hidupkan harapan. Jumpa lagi di video seterusnya.